استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada pagi ini dalam sama-sama kita merafakkan kesyukuran yang tidak terhingga-hingga kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberi kesempatan pada kita untuk bersama dalam kuliah duha, kuliah khas online pada pagi ini di bawah tajuk mencari mardatillah yang ditaja oleh sahabat jannah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala sentiasa merahmati, memberkati, memudahkan urusan penaja kita di dunia dan juga di akhirat. Dimudahkan mereka untuk mendapat taufik dan hidayah daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mencari mardatillah iaitu mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya tidak ada yang lebih besar bagi kita dalam kehidupan ini melainkan kita mendapat keredaan Allah. Saya teringat salah seorang guru saya, dia sebut, kita kalau kita dah mendapat keredaan Allah, kita mati pun tak apa, kita hidup pun tak apa. Kalau kita mendapat keredaan Allah, hidup pun tak apa, mati pun tak apa. Maka dalam hidup ini, setiap seorang hamba itu sangat mengimpikan dia diridai Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dengan makna yang lain, dalam hidup ini seorang hamba Allah itu
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia tak mau walaupun sesaat dia berada dalam kemurkaan Allah. Bila mana kita hidup dalam keredaan Allah, maka hidup kita akan terasa sangat bahagia. Tapi bila mana seseorang itu jatuh dalam kemurkaan Allah, maka pada ketika itu yang dirasa dalam hatinya ialah sengsara, tak seronok, tak bahagia, resah, gelisah, tak syok. Itu semua ialah perasaan-perasaan yang dirasa oleh seseorang kalau dia telah kehilangan keredaan Allah. Macam mana kita nak dapat keredaan Allah? Orang yang dapat keredaan Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah orang yang merealitikan raditu billahi rabba. Yang kita duk baca tu, raditu billahi rabba wa bil islami dina Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula, iaitu orang yang menjadikan suatu kenyataan dalam hatinya, raditu billahi rabba, pengakuan tu, aku redha Allah sebagai Tuhanku. Itu terjemah dia, raditu billahi rabba, aku redha Allah jadi Tuhanku, aku redha Allah sebagai Tuhanku. Aku redha Allah jadi Tuhanku, Allah jadi pentadbirku. Rabba tu terjemahnya Tuhan, ilaha pun terjemahnya Tuhan. Ilahi, kadang-kadang kita sebut ilahi, kadang-kadang kita sebut ya Rabbi, ya Rabbi, ya ilahi. Bila kita kata Rabb, ya Rabbi, ya Rabbana, Rabb di sini maknanya pentadbir, Tuhan yang maha pentadbir ataupun Tuhan yang mentadbir. Jadi bila kita kata raditu billahi rabba, aku redha Tuhan menjadi, aku redha Tuhan menjadi pentadbir diriku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Aku redha Allah jadi pentadbir aku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu makna raditu billahi rabba. Dalam hidup ni, dalam wujud ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita hanya ada seorang pentadbir saja, iaitu Allah. Kalau ada dua pentadbir, berantakan dunia ni. PM pun seorang ya, raja pun seorang ya. Seorang lagi tu ialah, kalau orang bernama timbalan lah, naib lah. Dia bukan raja, dia ialah pembantu raja kalau raja tak ada. Ganti raja pada raja tak ada, pada ketika raja tak ada. Raja seorang ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam satu komuniti dia ada ketua tu seorang ya. Kalau ada seorang lagi, iaitu pembantu dia. Begitulah alam ni tidak ada pentadbir, melainkan hanya pentadbir hanyalah Allah saja. Bila Allah mentadbir, kita ni kena meredai tadbiran dia. Sebab kadang-kadang kita hanya kata di mulut raditu billahi rabba, tapi bila mana
Takbiran Allah itu tak sama ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak sama seperti kehendak kita. Waktu itulah dia mula nak canggah Tuhan, dia mula nak tak puas hati dengan Tuhan, dia mula nak bantah Tuhan. Pasal apa buat kat aku macam ni? Jadi bila mana kita kata raditu billahi rabba, kita kena puas hati semua. Tak boleh tak puas hati. Sebab Tuhan ni bila mana dia mentadbir, pentadbiran dia betul, tak salah. Kita kalau kita mentadbir, dia akan jadi, kita buat macam ni, ni plan A macam ni. Kalau tak jadi plan ni, plan kita macam ni, plan B. Sebab kita tak tahu resiko, sebab kita tak tahu benda ke depan. Allah Maha mengetahui segala-galanya. Takbirnya semua syak, tepat, betul. Maknanya takdirnya tak salah, ketentuannya betul sebetul-betulnya, tak salah sikit pun. Tu takdiran Allah. Mungkin satu orang perempuan, satu orang muslimat, pada saat dia kematian suami, dia sedih. Dia kata, macam mana aku nak terus hidup? Selama ni semua suami dia buat, hatta bayar bil semua suami bayar. Dia kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak betul takbiran Tuhan. Tapi macam biasalah, macam orang lain-lain, dia sedih. Tapi bila mana suami makcik mati, yang satu makcik rasa syukur, hari ni makcik dah tak ada dosa dengan suami. Nampak tak? Ada nampak? Hari ni makcik dah tak ada dosa dengan suami. Kalau suami masih ada, seorang perempuan itu mungkin dia terberdosa dengan suami dia. Kadang-kadang sengaja, kadang-kadang tidak sengaja. Allahumma salli ala sayyidina. Lepas tu ada juga muslimat yang kata dulu kalau dengan suami, dia memang perlu pada suami lah. Nak pergi mana? Abang kat suami, jom abang, jom. Jom abang, jom. Jadi pergi sama pun dengan suami. Berasa semangat, berasa kuat. Tapi lepas tak ada suami, salah Sayyidina Muhammad, lain pula Tuhan bagi. Dia lebih bebas nak mengaji sana, nak mengaji sini, pi sana, pi sini. Kat siapa tak perlu minta dah. Contoh. Maknanya, kalau kita dalam hidup ni, kita boleh meredai semua takdir Allah, mendapatlah kita mardatillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dapatlah kita mardatillah, keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita dambakan tu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, orang yang faham Allah pentadbir yang maha adil, orang tu saja yang dapat redha dengan takdir-takdir Allah. Tapi kalau dia tak kenal Tuhan, kalau tak kenal Tuhan, tak boleh nak redha takdir Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa hukum orang yang tak redha dengan takdir Allah? Orang yang tak redha dengan takdir Allah ni, Allah marah, Allah murka,
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampai Allah kata, man lam yarda biqada'i wa lam yasbir ala bala'i, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, falyatlub rabban siwa'i wal yakhruj min tahti sama'i. Kata Allah, siapa yang tak redha dengan takdirku, siapa yang tak redha dengan qada'ku, walam yasbir ala bala'i, dan tak sabar di atas ujianku, falyatlub rabban siwa'i, dia carilah Tuhan yang selainku, wal yakhruj min tahti sama'i, dan dia keluarlah daripada bawah langitku. Nabi mana? Kalau tak redha dengan qada aku, hang carilah Tuhan selainku. Bolehkah cari Tuhan selain Allah? Kita mana ada Tuhan, satu je Tuhan kita. Dan Allah kata, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, keluarlah daripada bawah langitku. Nak pergi mana? Nak pergi mana? Berarti tak ada tempat nak pergi. Berarti kena juga redha dengan takdir dan qada dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam hidup ni kita kena jadi macam ni. Kita kena jadi orang yang sanggup menghadapi, menempuh sebarang nasib dalam hidup. Kita kena jadi macam tu. Kita kena sanggup menghadapi sebarang nasib dalam hidup. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hari ini kita ada duit, nanti kalau ketentuan Allah, hang tak ada duit. Ataupun hari ni hang kaya, esok hang miskin, hang sanggup tak? Maknanya kaya pun sanggup, miskin pun sanggup. Orang terima pun sanggup, orang tolak pun sanggup. Orang mulia pun sanggup, orang hina pun sanggup. Mana hidup ni bersedia untuk menghadapi sebarang nasib dalam hidup. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hari kita sukses, kita syukur. Hari kita sebaliknya, kita sabar. Kok mana pun tak apa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hari sihat, syukur. Hari sakit, sabar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Barulah jadi seseorang itu mendapat mardatillah, mendapat keredaan Allah, baru dia bahagia. Yang tak bahagia tu sebab tak mau terima nasib dalam hidup. Yang tak bahagia tu sebab memberontak terhadap nasib yang Tuhan tentu dalam hidup. Dalam hati kacau bilau. Bila hati kacau bilau, berarti semua rosak. Sebab semua ni semua duduk di hati. Jadi settlekan bagi hati bahagia. Macam mana hati boleh bahagia? Satu je, redha dengan semua ketentuan yang Allah tentukan kepada kita, bahagia. Redha ni apa? Redha ni makna suka. Redha tu makna suka. Kalau orang bagi duit RM500, suka tak? Suka. Bila hilang RM500, jawab. Redha ke suka? Kalau hilang RM500, kena suka juga, kena redha. Maknanya hidup ni macam mana pun tak apa. Dia macam ni ya fahamnya. Kalau rezeki kita, tetap rezeki kita. Kalau bukan rezeki kita, bukan rezeki kita. Bila hilang RM500, tak suka, sebab dia duk kata tu rezeki dia. Sebenarnya bukan rezeki dia, rezeki orang ambil tu. Duk kata dia juga. Hatu yang menjadikan
Tak mau terima takdir tu. Dia macam orang yang menyangga arus. Takdir ni seperti arus. Kita akan tempuh macam mana pun. Kita akan lalulah. Tapi bila mana orang yang tak mau terima takdir ialah orang yang menyangga arus. Arus kuat dia nak pergi juga. Teruk. Tapi kalau kita ikut arus, senang ya. Ikutlah takdir, ketentuan Allah, terima aja. Cumanya bila kita cakap macam ni, kadang-kadang mai takut juga. Kalau mai hak berat-berat macam mana? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuhan ni, bila kita tengok seorang tu ditimpa dengan masalah, kesusahan dan sebagainya, salah sayyidina Muhammad. Segi kita tengok, ya Allah teruknya, dia tanggung. Kita rasa kalau kena kat kita tak sanggup. Sebenarnya Allah dah bagi kat dia dah kesanggupan tu. Tuhan nak bagi masalah, Tuhan bagi dia sanggup dah. Tuhan bagi hati boleh terima dah. Tu rahmat Allah. Allah tak biar Dia bagi masalah, dia bagi kesanggupan. Dia cover kita siap. Cuma kita tak tanggung, kita tak kena masalah tu, kita rasa teruk lah. Tapi kalau kita duduk tempat dia, Tuhan dah lapik siap dah rahmat dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan bila Tuhan uji, tanda dia sayang. Sebab tu Ustaz Abid dia sebut Allah sayang kita. Dia semua support, dia semua bantu orang yang susah. Dia punya trademark dia, Allah sayang kita. Cuma kawan tu tak faham sayang apa bagi macam ni. Susah, masalah, sayang tak mana? Tak faham. Saya ada tu pengalaman. Waktu tu mula-mula duduk di Kuala Nerang. Waktu tu nama Darul Hadis. Mula-mula duduk tu serba tak ada apa. Semua tak ada apa. Daripada kosong, daripada duit tak ada. Waktu tu saya dijemput untuk menghadiri satu himpunan ulama di Benten, Indonesia, bersama dengan Sidi Rahimuddin. Tengah-tengah duduk atas pentas tu, saya merasa nak tengok handset. Buka-buka tengok soalan Sayyidina Muhammad yang berlaku di pondok ni ialah ribut angkat bumbung, pecah bumbung, habis basah anak-anak. Asrama mereka basah, mereka tak ada tempat nak duduk. Saya kata, ya Allah Tuhan, Engkau uji sungguh Tuhan, tengah kami tak ada apa ni, dia uji macam tu. Macam nak terbang balik tu, macam mana nak buat? Tapi serah dah, dia yang buat, serah kat dia. Lepas tu dapat maklumat masuk, orang main tak makanan, orang main tak makanan, orang main tak makanan. Dan lepas anak-anak lepas makan yang tak seperti hari biasa. Hari biasa makan kuah cerai. Bila hantar makanan, loaded pula dia apa. Macam tu Tuhan buat. Muslimat jangan minum air. Dia pun hak baru-baru kot. Muslimat, muslimin tak boleh minum air. Saya yang boleh minum air. Lagi lepas mengaji baru minum sepuas-puasnya. Kalau nak mengaji, minum dulu sebelum mengaji. Mengaji jangan minum air, tak boleh. Okey, sambung cerita. Sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya tadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, semua baik. Sebab tu Tuhan sebut seperti tu Nabi sebut al khairu fima waqa'a
baik itu apa yang telah berlaku. Hak berlaku semua baik. Contoh tuan-tuan, kita pernah lalu satu zaman Menteri Kewangan Cina, ingat ke? Asal cukup sekat beberapa masa lepas merintah, akhirnya kali ada Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kemarin ada satu hamba Allah ajak makan di tabung haji, hotel tabung haji lah ni, hotel raya. Hotel raya ni masalah Sayyidina Muhammad sekarang berada di bawah Kementerian Kewangan. Alhamdulillah Kementerian Kewangan orang Islam kita, Dr. Zafrul kan, Tuhan dia uji sikit, dia tekan kita sikit sebab dia nak habaq sesuatu, dia nak bagi sesuatu mesej, jaga mereka tu, mereka bahaya untuk umat Islam. Ni Allah buat. Jadi kalau kita guna akal ni, kita fikir, ish Tuhan hebat sungguh, semua dia buat elok-elok semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang sihat, kalau dia sihat duduk yoya lagi, faham tak? Duduk syok lagi, nak pi sana, nak pi sini, nak pi sana, nak pi sini. Bila mai sakit, boleh pi lagi? Tak boleh pi lah. Tuhan suruh buat apa? Ingatlah, hang tu tua dah, kalau lajak sikit, hang kena merapu. Lantaran ni aku bagi hang cukup, sihat hang cukup. Hang tak sihat lah, hang pegang tasbih lah pula, hang selawat lah pula. Hang ingat mati tu, mati tak lama lah ke hang tu. Ni aturan Allah. Allah selalu berkomunikasi dengan kita, selalu berinteraksi dengan kita, dan kita faham aturan dia. Sebab tu kita ni kalau tak mau terima sakit, buat ibadat bagi banyak. Sebab tu orang ni kalau dia tak sibuk dengan Allah, Allah bagi sibuk dengan dunia. Kalau dia tak sibuk dengan Allah, Allah bagi sibuk dengan dunia. Allah bagi lupa dia. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita kalau nak sihat, jangan buat maksiat, buat taat bagi banyak. Orang yang sakit-sakit tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau tak ada sebab lain, sebab maksiat dia. Orang yang sihat-sihat tu, sebabnya taat dia. Contoh macam Syekh Zakaria Al-Ansari, 120 tahun umur, mata macam orang muda, telinga macam orang muda, kuat macam orang muda, gigi cukup, tak ada satu pun luruh. Orang tanya Maulana Syekh, macam mana Syekh sihat macam ni, sampai setara ni? Dia kata, hafaznaha fi sigar wa hafazahu Allah fil kibar. Kami jaga semua anggota kami ni ketika kami muda, Allah jaga ketika kami tua. Ketika muda kami tak tengok maksiat, kami tak dengar maksiat, kami tak cakap maksiat, kami tak langkah tempat maksiat, kami tak pegang benda maksiat. Bila kami tua, Allah jaga semua ni. Kita ni kalau baju kita ni, masalah Sayyidina Muhammad, kita guna buat maksiat, dia cepat reput. Kalau kita guna baju ni pergi tempat maksiat, guna buat maksiat, dia cepat reput. Itu kesan maksiat, dia racun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hari ni banyak orang tak sihat pasal apa? Sebab dia tak jaga Tuhan. Antara yang Tuhan suruh jaga apa? Jaga makan. Allah kata, ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Allah kata, wahai para rasul, makan yang baik-baik, beramallah amal yang soleh. Allah suruh jaga makan yang baik-baik. Apa dia makan? Apa makna makan yang baik-baik? Halalan tayyibah, halal lagi baik. Hari ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang tak jaga makan dah. Orang jaga selera. Bila dia berselera, dia kira kayu lah.
No, masalah Sayyidina Muhammad. Akhirnya mudarat dia. Dia bila kita tahu kata hak tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ada unsur-unsur syubhah, berhentilah, hati merosakkan kita. Nanti kita sakit. Benda yang halal, dia akan menumbuhkan semangat nak buat baik, dan kita akan boleh buat baik. Makan yang haram menimbulkan semangat nak buat benda yang jahat, namanya maksiat, nanti akan merosakkan kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang yang jaga makan, dia sihat. Orang tak jaga makan, dia sakit. Itu contoh satu ya. Lagi satu nak buat, nak bagi sihat, bagi banyak semayang. Bila kita semayang, semua yang duduk dalam diri kita ni, urat ke, tulang ke, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, darah kita ke, semua duduk dalam sistem. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila kita buat ibadat, berarti semua kita buat ibadat. Darah kita, urat kita, jantung kita, hati kita, perut kita, kaki, semua buat ibadat. Bila kita semayang, usalli fardhu zuhri 4 raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala, Allahu Akbar, kita dah duduk dalam satu kerangka, kita sedang bersemayang, dan tak boleh buat benda-benda yang tak boleh buat dalam semayang. Duduk dalam satu kerangka, satu peraturan, semua semayang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi bila mana semua ni diasuh buat ibadat, sat semayang, sat semayang, sat sayang, sat semayang, maka terasuhlah semua ni, terbentuklah semua ni macam puasa. Kalau seorang tu dia tak makan, pukul 11 baru makan, ataupun pukul 3 baru makan, tak lama sakit. Tapi nak bagi dia terbentuk niat puasa je. Orang yang tak makan, tahap makan, tak makan, dia akan kena gastrik. Tapi kalau dia niat, hari ni aku puasa kerana Allah Ta'ala, bila tak saja kerana Allah, sistem pun terbentuk. Empedu kita ni, kalau tak makan pukul 11 macam tak makan apa lagi, masalah Sayyidina Muhammad, dia akan pecah asid. Sagi kalau buat hari-hari, lama-lama dia kena gastrik, dia kena migraine. Tapi kalau puasa, bila kita niat nak puasa, jadi semua anggota kita patuh. Niat di mana? Hati. Hati ni raja ni. Allahumma salli ala Sayyidina. Jadi semua patuh. Faham? Empedu, dia patuh. Oh, puasa. Kalau tak puasa, dia nak buat keluar lah asid tu. Faham tak? Kalau puasa, dia tak okey. As-samu wa ta'ah. Dengar dan patuh. Nampak tak? Jadi itulah yang saya maksudkan, ibadah menyihatkan kita. Allahumma salli ala Sayyidina. Ibadah menyihatkan kita. Muslimin dan muslimat yang mata Allah sekalian, itulah yang dimaknakan hidup ini redha semua dengan takdir Allah. Hati kita akan rosak kalau kita tak redha dengan takdir. Sistem kena bentuk dalam diri kita, redha dengan semua takdir Allah. Sistem dia macam tu ya. Kalau kita tak redha, jadi kita telah merosakkan enjin dia. Kehidupan dia di sini, di hati kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia ada peraturan dalam hidup ni. Dalam hidup ni peraturan dia satu ya. Sebab itu dalam sembahyang Allah sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selepas Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Rabb, nampak tak Rabb? Tuhan pengatur sekalian alam.
Tuhan tak sebut alhamdulillahi ilahil alamin, tapi dia sebut alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, pengatur, pentadbir sekalian alam. Pasal apa kita kata alhamdulillahi rabbil alamin? Pasal apa kita mengucapkan syukur pada rabbil alamin? Sebab banyak sangat jasa Allah pada kita. Takdir Allah semua untuk kebaikan kita. Layaklah kita mengucapkan syukur pada dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya tuan-tuan, hati ni jangan bagi rosak. Hati ni berharga. Hati ni mahal. Hati kalau rosak, habis. Bismillahirrahmanirrahim. Hati kena bagi elok, jaga bagi elok. Kalau hati tak jaga bagi elok, hati akan rosak. Bila hati rosak, susah kita nak menjalani kehidupan. Macam kereta lah. Kereta tu, enjin tu ialah hati kereta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau mati kereta tengah jalan sebab enjin, kalau tak ada enjin, tak boleh jalan kereta. Tak ada hati, tak boleh hidup kita. Tani point ni semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tani baik kita, tani jahat kita. Hak ni baik, semua baik. Hak ni jahat, semua jahat. Hati. Ala wahyal qalbu, hati. Jangan bagi sakit. Hati akan sakit bila mana dia hilang Tuhan. Tapi selagi mana di hati ada Allah, selagi itu jasad akan sihat. Sekalipun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jasad sakit tapi time ibadat dia hidup. Kalau hati hidup. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau hati sakit, dah lah tak boleh bangkit buat kerja apa, ibadat pun tinggal. Tapi kalau hati hidup, sekalipun jasad tu sakit, tentang ibadat dia ingat. Dia tak lupa Tuhan. Dia tak lupa Tuhan. Ada satu orang di kampung kami, tua, rumah pun rebeh. Duduk dalam rumah, orang boleh tengok dia, orang boleh tengok dia dalam rumah. Bukan rumah dia berkaca tak, lubang-lubang. Salah selamat. Duduk dalam rumah boleh tengok dia dalam rumah, boleh mengendap. Orang miskin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila sampai akhir hayat, dia mula tak ingat anak-anak. Anak-anak yang jaga dia tu dia tak ingat. Hang siapa? Loh, mak lupa dia. Teriak lah kawan tu. Salah sayyidina Muhammad. Tapi bila suruh baca alam nasrah, boleh baca alam nasrah. Alam tarokai, boleh baca alam tarokai. Inna azalna, boleh baca inna azalna. Tak lupa Tuhan, sebab hati tak mati. Jasad lemah dah, tua, tak bangkit dah. Kena anak-anak unsur, tapi hati tak mati. Lupa Tuhan, tidak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu kalau hati hidup. Hati kena bagi hidup, jangan bagi sakit. Kalau sakit takut mati. Hati kena bagi hidup. Macam mana hati nak hidup? Hati hidup dengan Allah. Sepanjang masa jangan lupa Tuhan. Bagi duduk di hati Tuhan. Kalau Tuhan buat macam ni, ya. Tuhan buat macam ni, ya. Tuhan buat macam mana pun tak apa. Tu hati hidup. Terima Tuhan sebagai pentadbir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia sementara nak mati, ya. Bila mati, habis cerita. Kalau hati hidup di alam dunia, maka bahagialah hidup di alam akhirat, InsyaAllah. Terima kasih kepada penaja kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, iaitu sahabat jannah yang menaja majlis kita pada yang menaja kita pada hari ini. Mudah-mudahan insya-Allah kita semua termasuk di kalangan orang yang selalu redha terhadap semua takdir-takdir dia. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.